Bersamalah kita dalam ruangan Bicara Patani, Bicara Patani. Ku impikan kedamaian, ku impikan kejayaan. Masihkah ada harapanku menempuhiku? Mungkinkah ini satu pengajaran? Mungkinkah ini satu perjuangan? Berikan aku kekuatan, oh Tuhan. Mungkinkah ini satu permulaan dalam hidup mengejar satu impian? Berikan aku kekuatan, oh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada sedang pendengar, ayah dan ibu dan adik akak semua yang mana dengar siaran ni Tesan Radio FM 91.50 MHz. Sekarang sedang pendengar akan masih dalam ruangan Bicara Patani. Saya Zahri bin Abdul Wahab, yang terkenal Abang Zahri. Malam ni ambil tugas di Juru Heboh dan saudara saya. Malam ni kita boleh jumpa dengan Tuan Dania, Tuan Menge daripada Lembaga Patani Raya untuk Kedamaian dan Pembangunan, iaitu Lempart. Tadi kita boleh dengar suara yo. Lagu mana yo nak kecek malam ni? Gapo kita nak kecek modok malam ni dah. Kita akan seterus lagi lepas mari berkurang 2-3 minggu. Ruangnya bicara baru-baru duk belajar baru-baru duk belajar kecek tah modok pemuda 2-3 kali dah kita lepas hari malam ni. Boleh juga jemput Tuan dan ya Tuan Menge mai bersama kita atas modok keadaan meja damai keadaan meja damai dengan nasib rakyat Patani. Tu sedap modok malam ni tu. Lepas tu kita mari dengar suara dah. Tuan dan ya. Assalamualaikum Tuan dan ya. Waalaikumsalam. Salam hormat, salam maju jaya, salam satu Patani kepada semua ibu bapa dan adik kakak yang mana dengar radio Ruangnya Bicara Patani pada malam ni. Dan alhamdulillah saya dan juga Abang Zahri boleh mari tukar pendapat dan melalui radio dengan ibu bapa dan adik kakak. Dengan sebelum pada ni pihak kami di atas Bicara Patani dan program Bicara Patani tu dia boleh jumpa dengan ibu bapa dan adik kakak tu melalui pentasnya. Pentas pengen dah. Pentas tu kampung tu pergi pekak kampung, pekak mukim, pekak wilayah dah. Tapi dengan buat penilaian dan dengan kepentingan di atas maklumat untuk nak ibu bapa dan adik kakak kita tu boleh tahu keadaan politik dan keadaan dunia dah duk tengok ke mana dah keadaan duk perang, duk berlaku selisih antara dah sepihak dan rakyat Patani dah yang ada angkatan bersenjata lawan dengan kerajaan dia hari ni tu dah lagu mana dah sebab maklumat penting dah bagi saya tu tak lain tak mungkin sebab keadaan dia hari ni tu berlaku dalam kampung dah. Ada berlaku dalam bukit, dalam hutan dah. Duk berlaku dalam kampung tempat ibu bapa dengan adik akak rakyat Patani kita duk hidup cari makan. Mana kata dan nak lari tak lepas di atas kita tu nak bersikap lagu mana dengan keadaan duk perang duk berlaku tepi rumah kita, belakang rumah kita. Tu dah. Keadaan sangat hangat dah. Bel-bel petai saning. Ada berita saya baca dalam internet, lepas tu tak silap atau dalam TV tu tubik lagi, berita tepu dah. Tepu di Jabak, Tambun Riang Jabak, iga pejual 7 orang, lepas tu mati 4 orang, lepas tu pihak lek kerajaan dadu mati 2, sakit seorang. Sangat hangat dah, lebih kurang 2-3 jam dah duk tepu situ dah. Lepas tu
atas kada hari ye duk mati duk gapo. Lepas tu kada suasana di Kuala Lumpur lah. Nampak cerah lah, nampak orang panggil atau sepongan bahu-bahu kedamaian. Malam ni saya pun nak tanya juga tu dan ya tak ada meja damai tu. Lepas tu dengan asyik ayat tani duk mati hari-hari ye ni ya lagu mana sakut baut dia tu. Boleh tok mondok malam ni tu. Ya. Dengan sebab modok dah gitu baik kata sakut baut dengan keadaan meja damai di Kuala Lumpur dan yang mana telah dimula pada tanggal 28 Februari ataupun kumpapan baru ni hingga sampai sekarang sakut dengan naksir ayat tanding tu dengan sebab kenyataan di hari ni tu sudah jelas dah kepada mata-mata ibu bapa dan adik kakak sendiri di lapangan di kampung pun baik dan di bandar pun baik dan juga mata-mata masyarakat umum dalam negara Thailand sendiri dan juga di peringkat antarabangsa sendiri pun sudah jelas dah kata keadaan meja damai untuk nak selesai permasalahan perang dan permasalahan kekerasan pun baik dah. Banyak kata-kata dipanggil panggil di atas program kacak kira di Malaysia apa ni dah. Sakut penuh-penuh dengan nasib ayat kita tu banyak dah kelakuan dan keadaan yang setuh dengan keselamatan keselamatan rakyat tanding dan sendiri dan di lapangan setelah mana berlaku kacak kira damai tu dengan tujuan kacak kira tu untuk nak damai tapi apabila lahir dan kacak kira banyak dan kejadian dan peristiwa yang berlaku mati kematian kalau kita banding di keadaan belum pada 28 Kumpar dengan setelah 28 Kumpar kacak kira di Kuala Lumpur tu bentuk statistik jumlah peristiwa yang berlaku terhadap orang yang bukan pihak pegang senjata lawan KJS iaitu orang awal lah pelarian orang biasa tapi lah. di sisi pihak keamanan KJS tu berat lagi kepada orang yang terlibat dengan pihak pejuang. Tapi waktu berlaku peristiwa dia kena bedil dan dia kena kutik tu dia tak ada pegang senjata. Mata di sisi mata dunia yang pegang di atas prinsip lakkan hak asasi manusia pun baik dah. Demokrasi pun baik, cinta damai pun baik dan mereka yang walaupun pihak keamanan KJS sendiri duk sok atau terlibat dengan KJS tapi waktu dia tu kena bunuh, kena bedil tu dia tak ada senjata, dia ni dah dinamakan rakyat awam dan rakyat awam ataupun pelarian. Dan kejadian yang berlaku terhadap rakyat awam dan kalau banding dengan belum pada kacak kira di Kuala Lumpur dan lebih banyak lagi. Selepas pada 28 Kumpar tu lebih banyak pada sebelum lagi. Dan khususnya terhadap orang yang besok kena igat. Orang yang besok kena igat, lepas tu buku dia tu selesai dan duduk dalam keadaan jamming tu baik mari duduk tunggu untuk nak hakim tu buat putusan dah hitam putih dah salah ke tak salah ataupun tengah buat atau ada cuci dah saja atau your form dah. Selepas pada 28 Kumpar tu lapar lapar peristiwa dah yang berlaku terhadap bekas-bekas tahanan dan bekas-bekas hak kena igat. Jadi selisih lah. Selisih dengan keadaan di meja damai di Kuala Lumpur antara BRN dengan kerajaan Thailand. Ada Malaysia jadi orang tengah dan walaupun bukan mediator tapi jadi fasilitator tu tujuan besar untuk naik meja untuk nak selesai permasalahan kekerasan, untuk nak kurang permasalahan bunuh-bunuh dengan melalui guna senjata. Tetapi nampaknya sebalik natijah dia sebalik. Kau banyak, kau tambah banyak. Apa yang hakikat sebenar hak lahir meja di Kuala Lumpur ni. Dan saya sendiri pun dan sama juga dengan banyak-banyak ahli akademik ahli penulisan analisa dan wikrok kejadian kita ni tak soalan kata mungkin ada tak dan boleh jadi meja damai ni bukan lahir dengan hasrat untuk nak lahir kedamaian
untuk nak membela nasib rakyat sungguh. Tapi lahir ni kerana ada gudes balik batu. Dah, ada tujuan yang tak ada berkaitan dengan nasib-nasib rakyat. Tapi lahir ni untuk nak wisapa hajat orang yang ada kuasa. Hak dua-dua negara, iaitu KJL yang di di kontrol oleh parti Beratai hak negeri Thailand ni. Dan waktu KJL yang dikontrol oleh Barisan Nasional, iaitu Nayuk lah ni, Najib. Tapi banyak-banyak orang duk turut keadaan politik Malaysia tu dia kata Najib ada 100% kali dalam menentu arus nasib KJL di Malaysia. Orang yang duk menentu masih duk berkuasa lagi tu bekas saya Nayuk dulu, iaitu Datuk Mahathir. Dan waktu buat banyak-banyak soalan dah timbul mari dengan tengok kenyataan di hari ni tu, natijah yang berlaku terhadap rakyat tak sama dengan tujuan hak di meja duk rakyat. Buat timbul soalan kata mungkin dah boleh jadi meja damai yang lahir di Kuala Lumpur tu tak ada ambil kepentingan di atas nasib rakyat di lapangnya dak. Semata-mata untuk nak siapa hajat panggil kepentingan politik hak KJL Thailand sendiri dan juga KJL di Malaysia sendiri. Lepas tu ya 2-3 malam kan dah minggu yang telah lepas ruangnya hak bemak kita dunia hari ini ada gak waktu wawancara hak Ustaz Seh. Lepas tu sangat hangatnya wawancara hak Paradon sendiri. Mana tu di segi meja kedamaian lah ni sepuluh-sepuluh tu nak kecek kira tu bagi orang sedang pendengar, kita duk dengar mari wasa tu pun nampak jalan nak selesai masalah. Lepas tu baru dengar tuai dan ya baca kadang saat ni tu wasa-wasa sepuluh ada sebalik batu lagi. Lagu mana pendapat di sini? Di atas wawancara warga Lembang dah. Dia jelas dia kata keadaan kita di Patani yang dikenali oleh seluruh dunia di hari ni, dan kata tempat kita ni sudah berlaku berlaku keadaan perang. Dan perang di sini dan perang panggil perang untuk hak kepertuanan kebangsaan ataupun untuk hak kepertuanan nasional. Mana kata umur kita di hari ni boleh lahir seorang bom, seorang day dah hari-hari dah 10 tahun dah ambil job ada tahun 47 hingga sampai sekarang, hasil daripada sejarah dah semasa tok nenek kita 200 tahun lebih dulu dah yang ada hak kepertuanan di atas kuasa menentu nasib dia sendiri melalui satu negara atau satu kerajaan di berlaku perang waktu masa dulu hingga sampai Allah perang. Lepas tu kuasa tu ditukar tangan duk di tangan kerajaan Asia. Dan sebelum pada negara Asia tu nak mari tukar jadi negara Thailand. Dan mana kata jelas lah umur kita dari ni tu berlaku keadaan rakyat dah tanding yang penuh dengan kesedaran untuk nak tuntut hak kepertuanan bangsa dia dan asal daripada tok nenek dulu di atas kuasa menentu nasib sendiri satu kerajaan hak asal tu lahir satu kumpulan, lahir satu persatuan organisasi perjuangan. Dan belum pada 28 Kumpar dan di Malaysia Kuala Lumpur baru ni tu tak ada di rasmi dah oleh pandangan dan masyarakat umum dan di peringkat antarabangsa tak ada di rasmi dan kata kumpulan parti mana-mana. Tapi setelah menurut 28 Kumpar lahir dah dirasmikan kata organisasi perjuangan hak lawan yang kajak Asia untuk nak merdekakan negara Patani yang asal tadi dan iaitu BRN dan Barisan Nasional Barisan Revolusi Nasional Patani. Dan mana kata kalau kita tengok di atas asas siloh kejadian berlaku seorang bangsa gede di hari ni mari daripada ideologi kesedaran yang nak pertahan dan bukan nak pergi
pergi serai peluah kawasan ke apa tak, nak pertahan, nak tutup hak kembali di atas kawasan-kawasan yang tertentu, hak mana rakyat petani bentuk sejarah dulu tu dah ada milik dalam tempat teh tu. Tu. Mana kata kalau jadi keadaan dia pergi lagu tu dan pergi kebangsaan, pergi teh hak kebangsaan ni di mana-mana tempat pun seluruh dunia dah. Nah, baik pun kalau dalam ASEAN ni mana rakyat support dengan petani? Di Aceh, di Indonesia, di Mindanao, Timur Timur dah. Mindanao. Dah. Kejadian lagu ni untuk nak kita gambar kata jalan kesudahan dah, jalan keluar daripada keadaan perang ni, salah satu tak lain tak mungkin kita tengok kata gapo kata jadi faktor pakcai dah perkara untuk nak membawa pergi kepada kesudahan dah. Bagi saya tu duk buat kajian sikit banyak di atas faktor-faktor pakcai untuk nak lahir kesudahan dalam keadaan perang tehekan hak lagu ni dah. Ada 3 perkara. Nah, gapo tu? Satunya setiap tempat yang berlaku keadaan kena jajah dan kena tindah dan kena rapah kuasa supaya di petani ni dan yang mana Ustaz Seh dan Tayyib sendiri pun sudah buat istiharah gapo dulu tu, ia panggil kajian tu adalah penjajah sia. Nah, nak belang ni mana kata kajian kita adalah kajian jajah. Nah, setiap tempat tu cara lawan yang pertama kali dia cetuh bangkit melawan tu tak lain tak bukan dengan cara angkat teh bersenjata. Nah, angkat teh bersenjata bentuk penuh-penuh dalam sistem peperangan supaya dengan keadaan perang dunia yang pertama ataupun perang yang kedua pun tak kisah. Asalkan hak tu adalah angkat teh bersenjata. Tapi dalam kumpulan yang ada jumlah rakyat yang sikit ada kemampuan dalam hal nak cari senjata payah, dia tak guna cara dalam rabuk lawan. Dia panggil dia guna cara lawan luar rabuk. Luar rabuk ataupun cara luar sistem perang. Luar sistem perang. Cara lawan dengan gerelo ataupun kongcon. Ataupun songkram cara yut. Dengan sebab adaknya untuk nak bertahan dengan senjata untuk nak dunia dan juga bangsa-bangsa bersatu paling mari tengok ada sini ni duk masih ada berlaku keadaan akibat daripada kena jajah tu ada lagi dan untuk nak tarik perhatian daripada dunia tu pasti kena ada bersenjata tu bagi sisi orang yang bangsa yang kumpulan kecil yang kena betul-betul atau dia kena jajah. Nanti benda-benda perang ni biasa lah dunia mana pun ada. Okey, tempat di Afrika, di tanah Arab dan setelah daripada dunia lahir bangsa-bangsa bersatu tu banyak dah keadaan tempat-tempat yang tak ada merdeka dengan pertolongan hak bangsa-bangsa bersatu dan juga dengan susunan kekuatan rakyat hak kena jajah tu sendiri dan lahir bangkit teh dan bersama dengan Aceh pun baik, Mindanao pun baik, supaya yang masuk nama kita. Itu faktor yang pertama, bermakna kata nak lahir dan kesudahan dalam keadaan perang selesai banyak atau lama dan salah satu sakut dengan faktor angkat teh bersenjata. Mana tahu ya nak lari tak lepas kau. Lari tak lepas. Mana kata kecek mudah-mudah kata dia hari ni pihak orang berjual hak pergi jatuh pergi berdeh dan dia hari ni tu kalulah dia tu kuat dan dia setuh dengan program politik dia. Dan program politik dia tu awak tambah keyakinan kepada rakyat, tambah keyakinan kepada sokongan pada antara bangsa gapo. Tu sakut dengan program-program politik hubungi bentuk panggil kedutaan di antara orang berjuang dengan pihak di antara bangsa. Dah, mana kata faktor yang pertama ni cuba kita tengok dah untuk kita gambar kata isu yang hangat di atas kedamaian hari ni tu betul-betul kata nak mendorong pergi kepada lahir kesudahan dengan kecek kira atas meja sungguh kedak. Dah, kalau kita tengok untuk nak bagi kita gambar atau isu kedamaian dia hari ni tu mari daripada pusat hak organisasi dan BRN sungguh. Saya rasa angkat teh bersenjata dia kena jadi seimbang, jadi slogan.
Ya. Dan kalau tas meja ni duk kecek kata nak we berhenti tindak ke nak we selesai masalah walaupun tak jelas kata KJL dan Thailand tu nak bui gapo dah di atas hasil perlawanan tu dah kecek amnak pun tak jelas nak we ke tak we dah Thai nak we pihak askar tak sewi nah autonomi back Thai ke autonomi back Aceh ke dah tak jelas juga. Ya. Nah, mana tahu di atas faktor dapat cai angkatan bersenjata di hari ni jelas kata selisih. Dah selisih dengan isu hak atas meja tu duk royak kepada seluruh dunia kata nak we selesai dengan damai atau walaupun boleh balasan di segi politik tu gapo saja yang KJL sudi nak bui dan kalau tengok di atas tuntut teh hak akhir sekali dah. Ya. Dan hak 38 muka hak Ustaz Sel sudah we gapo sampak dah di hari ni pun penjelasan Ruegah hari marai. nak autonomi. Dan autonomi baik bakok baik Pattaya. kalau hak saya dengar hak Ustaz Sewi penjelasan tu bakok dengan Pattaya tu satu banding Satu banding dah KJL boleh wi bakok dengan Pattaya mengetong cara istimewa cara pisik boleh kan orang Melayu tani tu lebih pisik lebih istimewa pada bakok dengan Pattaya lagi kan tak boleh wi tapi isi butir-butir dia tu banyak-banyak condong pergi kepada autonomi sepeng Aceh ataupun isi-isi nak meh-meh sepeng masa tak payah long mitok dulu. Sepeng saya tengok. Tu faktor pertama dah sekarang Zahri. Lepas tu faktor yang kedua pula untuk nak kita gambar atau nak selesai tak selesai dan bila nak boleh selesai lama kebanyak tu iaitu duk berkaitan dengan kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat yang ada ikatan bentuk berpolitik untuk nak selesai permasalahan perang melalui dia tu ada saham. Ni sakup noh-noh dengan Fok Ita ni sedang pendengar yang dihormati semua. Sebab di mana-mana tempat pun akhir sekali dah untuk nak sudah keadaan perang gerela ni perang yang tak sama berat dah perang yang ada berdek akal berdek belah pihak kumpulan kecil dah guna belah dah guna akal. Akhir sekali dalam saya tengok dalam Facebook ni semalam ada guna M60 dah. Berdek brand hok duk tah kereta kebal. Berita malam. Ya beli ke ya ambil rapah mana pun tak tahu tapi kalau tu adalah daripada ambil angkatan bersenjata BRN mana kata tarut tu pun kalau nak banding dengan kekuatan askar hok Thailand tak ada lagi. Dah tak ada lagi ada dengan kereta kebal ada dengan kapal tubel dah. Mana kata kalau lah bentuk gerela akhir sekali ia tak akan sudah ataupun tak ada harapan untuk nak benar dengan kekuatan bersenjata. Tapi gapo perannya bersenjata boleh ada bahagian bersenjata. Perannya dia kalau mengikut bentuk akademik ucapan ni untuk nak bangkit kesedaran, untuk nak sapa khabar kepada masyarakat umum dan kepada rakyat sendiri kepada seluruh dunia kata sini ni duk ada permasalahan jajah menjajah tindah menindah lagi. Dan kalau tak lawan senjata tu mungkin ya dibuat dunia tu gambar kata orang sini tu betul-betul terima boleh dah dengan undang-undang di atas untuk lahir keadilan, lahir gapo belok perbezaan di atas kebudayaan dan bangsa gapo situ di bawah lembaga-lembaga hak kerajaan sini. Tapi untuk nak tunjuk kata yang duk lawel tu nak tutup hak tu bukan hak pelemerang tak tapi orang panggil hak rakyat. Mana tu di hari ni tu kita nak faham dia dah kelimah pelemerang dengan kelimah pelaluk tu lain. Dan kalau kelimah pelemerang tu panggil warga negara. Dan hak bagi pelemerang tu tak lebih daripada Rata Mandung garis. Tapi hak pelaluk tu di atas prak cacung tu dah dia tu istilah rakyat lah dah. Istilah rakyat tu dia bukan pelemerang tak. Dia ada pelemerang lepas tu prak cacung so lagi. Mana ada prak cacung ni kalau lah dia tu betul-betul kanok untuk nak menentu nasib dia sendiri we ambil dah we bahagia tapi di bawah lembaga negara dia duduk tu tak ada dah garis we selawang dengan kanok dia boleh guna garis-garis undang-undang hak antarabangsa hak dunia pula. Tu. Nah, tu nak ayat kata
faktor yang kedua ni untuk nak kita gambar kata kepentingan untuk nak selesai permasalahan dia ni. Nah, faktor yang guna senjata sudah lahir jelas dah, tapi faktor yang untuk nak membawa keadaan berlaku perang bentuk gerila dan tinggi kepada selesai permasalahan rakyat tu boleh menentu sungguh tu ia duduk di kekuatan politik rakyat. Bentuk mana? Bentuk kata rakyat tu kalau betul-betul nak menentu nasib dia sendiri, rakyat kena ada cara untuk nak boleh suara tunjuk rasa area tu kepada dunia yang boleh. Dan bentuk suara yang diakui, yang dirasmi oleh undang-undang dalam negeri pun baik dah, luar negeri pun baik dia di peringkat antarabangsa tu. Tetapi kalau kita tengok dia hari ni, saat-saat dia hari ni ada organisasi peringkat tengah dalam masyarakat ya. Dan peringkat orang masyarakat madani tu panggil Pakcah Sangkum. Pakcah Sangkum dah. Peringkat lapis tengah ya. Ya. Lapis orang lulusan ngaji perinjatri dah. Orang jadi intelek dah. Orang ada NGO. Orang kerja duit gaji tetap. Hok ada organisasi yang ada akui di atas kanot ke politik dia. Dah. Tetapi di peringkat lapangan rakyat yang tak ada duit gaji tetap dan rakyat yang tak ada lulusan perinjatri, rakyat yang hari-hari duk kerja cari makan dengan hasil kaya bombing partai masing-masing duk motong duk buat kebun dan duk buat apa benih padi ke apa tu tak ada lagi. Kata sorgo-sorgo dia tu lagu mana selorong gedak dengan arus atas meja di Kuala Lumpur duk heret gi dan selorong gedak dengan pihak angkatan bersenjata lawan dengan lapangan, tapi dengan tak ada sorgo keluar bentuk bentuk organisasi politik rakyat dia gini ada sorgo bentuk simbolik dia panggil. Sorgo bentuk kata sanjalak lambang lah. Nah, bentuk sanjalak melalui kata-kata akor dah di atas batas, di atas palang getok, di atas pau kayu bukan dikata buat dom kain gatung pau kayu. Nah, tu dipanggil sorgo juga, tetapi sorgo yang tak ada diakui oleh status politik yang ada undang-undang gapo undang-undang duk buat jaminnya di atas sorgo tu. Mana kata kalulah dia jadi keadaan lagu ni lagi dan bagi saya kedamaian di atas meja tu kalau tanpa sorgo rakyat di lapangan buat kritik ke berbaik dan buat tunjuk perasaan berbaik, setuju tak setuju, bagi saya dan saya buat simpulan kata kedamaian di atas meja tu bukan kedamaian rakyat dah. Kedamaian pio nak akik rakyat, nak nego atas rakyat pun ikutlah dah. Tetapi kalulah sorgo di lapangan tak ada keluar lagi, bagi saya nak terima tak boleh kata tu adalah kedamaian untuk nak wi kepada rakyat dah. Tu nasib rakyat tani ni di atas keadaan meja damai lah ni sangat atau duk kena duk timu dahsyat lagi lah. Ya. Benda duk berlaku sedang duk kecek kira lah ni pun ayat pun duk masih duk ada mati je lagi. Mungkin kalau rakyat tu ada jawapan dalam hati dia dan kata kedamaian yang terakhir bagi dia tu rupa lagu mana dan supaya ada selepas pada isu hangat hak 38 muka dan di atas peristiharan 5 perkara awal syarat teh BRN tu dan tubik dan berita ada di kampung lapangan tu tubik by film dan nampak by film pihak mana pun tak tahu dah. Ya. Tapi mungkin bukan pihak KJL. Tak tahulah. KJL kau jual isi dia dan sakut dengan 38 muka tu ia tuju kepada kata-kata kelimah kedamaian. Dan ia buat bandingnya di atas kedamaian sisi BRN dan perjuangan petani dan dengan kedamaian di sisi kerajaan Thailand. Dan penjajah dia panggil. Ni hak dia panggil bukan saya panggil dah. Ya. Dia kata kedamaian bagi perjuangan petani ataupun BRN adalah setiap cara. Saya pun tak ingat kata-kata tapi buat sepulang di atas isi dia tu. Setiap cara untuk nak wisapa kemerdekaan petani. Berbagai-bagai cara.
usaha berbagai-bagai cara untuk sampai kemerdekaan petani tu kedamaian erti kedamaian bagi pejuang petani. Ya. Nah, lepas tu Erti erti kedamaian bagi KJA ataupun dia panggil kata penjajah sia tu adalah usaha berbagai-bagai cara kok untuk nak menjajah petani selama-lamanya. oh tu sisi kata le. Sisi kata dalam labur by pliu tu. Ya. Mana kata dia hari ni kalau lah tu adalah daripada pejuangnya ataupun KJA ataupun rakyat sendiri pun boleh hati tu, bukan rakyat tak boleh buat by pliu tu. Dah dengan keadaan rakyat tak ada jaminan keselamatan nak boleh soror dengan betul-betul tu terang. Tak ada ruang politik bagi berita rakyat. sepong anak kamu sepong macam sangkung tak boleh, tak ada benteng politik pagar video tu boleh ada juga by pliu. Tu support dengan aku duk tah-tah duk tah kepala getok atau petani merdeka ke apa tu semua ngecak tu. Dah tak pasti kata orang berjual buat saja. Rakyat hok sedar dengan kenyataan dia hari ni duk berlaku. Dah udara perang gerela ni dah 10 tahun mari dah boleh hadiah buat tubik kuasa sebut dia tah-tah kena. Dah dia tah kepala getok kena. Mana kata dia hari ni tu kalulah perasaan rakyat dah duk keluar di atas kertas by pliu baik, di atas batas atas getok atas kayu baik. Dah di segi untuk nak selesai permasalahan tu tak ada berkesan kuat kuat mana lah deh. Tapi di segi untuk nak dunia pihak kata rakyat dia hari ni tu ada pendirian di sendiri dan ada perasaan untuk nak selesai masalah dengan diri sendiri juga dan bukan hanya taruh dan kepercayaan taruh suruh naksir kepada orang berjual dengan KJA ataupun dengan Malaysia penuh-penuh. Tak apa dah. Kalau-kalulah rakyat dah faham. Tetapi kalau tak sakut dengan rakyat, teruk. Mana kata dia hari ni tu atas meja tu rakyat kata untuk selesai untuk rakyat, tapi rakyat di lapangnya dah tak tahu. Dah tak tahu kata bagi kasar-kasar umum ni dah tak boleh buat simpulan kata rakyat tu ada pendirian lagu mana dengan meja damai di Malaysia duk berlaku dah. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga pula ni sakut dengan kekuatan politik internasional ataupun kekuatan sokongan daripada antarabangsa. Di atas hasrat hati orang rakyat dah di tempat yang berlaku keadaan perang dah perang gerela lagu ni. Tu. Khususnya di Patani di hari ni. Nah, setelah mana lahir 28 Februari dekat kira ada parti perjuangan yang jelas di atas nama BRN, boleh dah kita buat perhatian dah dengan cara kenyataan dia hari ni tu ada banyak badai-badai organisasi antarabangsa di atas isu pre-malaysiaan dan juga isu kedamaian dan isu demokrasi dan prakcacacibetai yang masuk mari rumah kita untuk nak bukan sokong pihak mana-mana di atas BRN dengan Thailand tapi untuk nak mensokong lahir suasana ataupun keadaan damai secepat mungkin. Tu. Lepas tu di atas sikap pendirian badai-badai organisasi yang duk hijau pergi di atas perintah dengan kedamaian ni, dia nak masuk hari ni dia tak nampak cerak kata dia mai sokong KJA ataupun sokong BRN. Ya. Nah, di mana tempat pun dia masuk macam waktu masuk di atas atau dia ni duk tengah. Ya. Masuk tengah ni mana tahu dia mari tengok tu lama duk pergi lama 20 tahun dah. Dah hok kuat-kuat cetusel dengan rasmi dengan cara gerela tapi belum ada tu duk pergi lama mari dah. Nah, akibat pergi ni dia hari ni ambil tahun 47 5,000 orang lebih. Ya. Dan kalau bila belum ada tu mungkin ambil jod daripada 17 apa pun mesri gitu tahu berapa tahu. Tapi dia kira tahun 47. 5,000 lebih anak yatim kat 40,000, orang bujang kat 40,000. Dan akibat daripada kat dia perang. Remo nak kaca perang lagi kan tak nyanyo kan yang mari masuk betul tu. Kena lahir kedamaian. Lagu mana kedamaian? Kedamaian ni tanpa suasana yang guna kekerasan, yang guna kamuran ataupun guna senjata untuk mencapaikan kandak ke politik ataupun kandak ke cita-cita masa depan hak satu bangsa tu. Dan nak merdeka jangan lawan dengan
dengan jatuh pun ada jalan juga. Tu yang masuk mari tak rasa sama-sama menang. Win-win. Ataupun sama-sama kalah. Orang berjual sanggup nak win KJM menang ratik. Ya pun menang. Lepas tu kalau tak sama menang pun sama-sama kalah. Jong kalah ratik. Hundur jago sore. Hak nak dekor tak dia kalau supaya ngabai play tu sungguh kok. Hak kau juga nak dekor, hak KJM nak win boleh jajah selama-lama. Hundur jago sore duduk di atas kelimah autonomi. Autonomi ataupun kalau bagi KJL ni otonomi bawah lembaga kacak amnat. Dah so, panggil benda-benda.